Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita bersama Cikgu Zam untuk kelas PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk bahagi perpuluhan. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Cikgu harapkan semuanya dalam keadaan sihat. Jadi, sebagaimana cikgu maklumkan awal tadi, pastikan semak latihan hari Isnin lepas, okay, yang mana cikgu dah forwardkan dalam grup kelas, grup WhatsApp masing-masing ya. Dan macam biasa kalau ada kesilapan, tolong buat pembetulan. Baik, dan terima kasih juga pada yang dah submit dan hantar melalui GC ya, melalui Google Classroom. Baik, jadi hari ini kita akan sambung dengan tajuk kita yang seterusnya iaitu membahagi perpuluhan. Jadi, sebagaimana yang kamu boleh tengok pada skrin masing-masing. Okey, muka surat, buku teks muka surat 78 dan 79 Muka surat 78 dan 79. Kita punya standard pembelajaran hari ini 2.2.4 membahagi perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit, 100, 1000, hasil bahaginya hingga 3 tempat perpuluhan. Okey. Bila sebut pasal membahagi, masih ingatkan lagi kamu 3 kaedah yang cikgu pernah tunjuk, cikgu pernah ajar dulu sewaktu bersemuka dahulu. Okey, yang pertama macam biasalah, yang pertama bentuk lazim. Bentuk lazim. Yang kedua Terkisi. Terkisi. Apa? Pagar. Kedua kaedahnya cikgu tunjuk tadi ya. 2 je ya. Untuk darab 3 kan. Untuk bahagi 2. Okey, sebenarnya ada lagi satu tapi cikgu tak tunjuk lagi satu tu. Yang lagi satu tu menggunakan kaedah potong. Cikgu takut kamu pening je guna kaedah tu. Mungkinlah nanti akan datang cikgu ajar kemudian. Okey, jadi hari ini cikgu akan tunjuk 2 kaedah tu sajalah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu contoh yang diberi dalam buku teks kamu tu. Okey, contoh yang pertama tu. Okey, contoh yang pertama. Berapakah jisim bagi satu paket kecil biskut? Okey, berdasarkan gambar. Berdasarkan rajah kotak biskut tu, Belvita, biskut Belvita tu, dalam tu dinyata tertera perkataan 12 paket. Bermaksud ada 12 paket dalam kotak tu. Dan 0.6 kilogram tu adalah dia punya jisim. Okey, berat keseluruhan satu kotak tu lah bersama dengan isinya. Okey. Okey, sekarang soalannya tanya berapa jisim bagi satu paket. Okey, satu kotak 0.6 untuk satu paket berapa? Jadi sudah tentulah kena bahagi. Jadi 0.6 kilogram. Okey. 0.6 kilogram ni. Okey, yang ni kita bahagikan dengan 12 lah. Dan bilangan paket yang ada dalam kotak tu. Jadi bila dibahagikan dengan 12, kalau kamu tengok dia tunjukkan dalam bentuk lazim. Okey. Pengawas tu cakap pastikan titik perpuluhan selaju. Nampak ni? Selaju maksudnya sama. Jangan pula contohnya 0.6. Okey, bahagi 12. Bila ditulis titiknya kat sini. Maksudnya tak sama. Sifar ni titik kat sini kan. Dia tak sama ni. Pastikan dia sama selaju. Okey. Kalau tak sama tu automatik confirm salah. Baik, jadi bila kita tengok pada jalan penyelesaiannya iaitu menggunakan bentuk lazim, kita tengok sebelum titik dahulu, tengok sifar tu dahulu. Jangan terus tengok sifar 6, terus tengok sifar dahulu. Sifar yang paling depan tu. Jadi tak ada sifar darab 12 sifar tolak sifar, barulah kita turunkan 6. Pastikan turun satu persatu. Macam biasalah. Okay? Turunkan satu persatu, jadi dapat sini 6 lah. Jadi 6 dalam sifar 12 masih lagi tak ada, jadi sifar lagi. Sifar darab 12, sifar. Jadi 6 tolak sifar 6, jadi turunkan sifar, dapatlah 60. Okey, jadi dalam sifar 12 ada 60. Ni dia 60. Okey, jadi 5 darab 12, 60 dan bakinya sifar. Jadi jawapannya ialah
sifar perpuluhan sifar 5. Okey. Tadi cikgu lupa nak beritahu. Sebelum kita tunjukkan jalan pengiraan, apa perkara pertama yang kamu mesti buat? Apa ni kat bawah ni? Apa ni? Apa ni cikgu tunjuk ni? Bila sebut pasal bahagi mesti ada sifir ya. Tolong tulis sifir. Walaupun kamu dah ingat. Kalau kamu dah ingat lagi cepat kamu tulis. Yang mana tak ingat tu lagilah kena tulis. Supaya memudahkan kamu nak membahagi. Jadi tolong tulis sifir di tepi. Okey. Contoh yang kedua pun sama, dia tunjukkan dalam menggunakan bentuk lazim. Okey, dah tak apa kejap lagi cikgu akan tunjukkan kedua-dua cara. Contoh yang ketiga pun sama, menggunakan bentuk lazim. Okey, kalau tengok pada contoh yang ketiga ni, bahagi dengan 10, sepatutnya tak perlu guna bentuk lazim pun. Kita guna cara yang kedua ni, iaitu menggunakan kaedah lompat sahaja. Okey. Jangan kita nak buang masa nak guna kaedah yang kaedah panjang lah. Okay, kita gunakan kaedah yang lebih ringkas. Okey, jadi kita terus ke contoh yang cikgu akan tunjukkan hari ini. Okey, kita tengok contoh yang pertama dahulu. Okey, hari ini cikgu nak tunjukkan mungkin 4 contoh. Okey, contoh yang pertama 5.84. Boleh nampak jelas tak petak-petak ni? Boleh. Okey. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok di mana cikgu letak titiknya? Di sebelah 5. Pada garisan, betul? Betul. Yes. Okey, sebab sebelum ni cikgu perasan ramai yang tulis titik dalam kotak 5.84. Okey? Cikgu tak galakkan cikgu nak kamu tulis letakkan titik pada garisan. Pada garisan macam ni. Ni nampak ni. Okey. Jangan letak dalam kotak macam ni. Okey, tak nak. Okey. Jadi kita teruskan dengan cara yang pertama, iaitu menggunakan bentuk lazim. Okey, jadi turun ke bawah dulu. 5.84 bahagi 4. Tuliskan dia punya langkah pertama dahulu, iaitu 5.84 kita nak bahagikan dengan 4. Jadi kat sini sifir berapa? Sifir 4. Baik. Siapa kat sini ingat macam mana kita nak buat sifir menggunakan kotak-kotak tu? Ya, kotak. Ingat? Menggunakan kotak tu. Ingat, senang. Senang je kan? Ingat. Okey. Di sini dia bermula dengan apa nombor pertama? Apa nombor pertama? 1. 4, 2, 4, 6, 8. Tengah? Kata ingat. Sifar. 2, 4, 6, 8. Daripada apa nama ni? Apa yang kita nampak ni, kita boleh dapat berapa sifir kat sini? 4 sifir. Cuma sekarang ni kita nak dapatkan sifir 4 saja, tak perlulah buat sifir lain tu. Untuk sifir 4 kita tengok ke atas. Kita tengok ke atas untuk sifir 4. Okey. Jadi bermula dari bawah 4, 8, 12 tambah 1. Mestilah 12 kan? Takkanlah 2. Dia mesti, kalau dia kurang kita tambah 1. 12. Seterusnya tengok bawah balik. 16. 16. 20. 20. 24. 24. 28. 28. 32. 36. Okey, dapat sifir 4. Okey? Jadi kena biasakan, kena buat. Kalau tak buat memang kamu akan lupa kalau kamu tak guna cara ni. Okey, kita teruskan dengan pembahagian kita. Okey, pertama sekali kita macam cikgu cakap tadi, mesti tengok digit yang pertama dahulu, iaitu 5. 5 dahulu sebab selepas 5 adalah titik.
Jangan terus kita tengok 58, itu salah. Okey, kita tengok 5. Okey, 5 dahulu. Okey, jadi dalam sifar 4 tak ada 5 tetapi ada yang paling hampir iaitu 4. Okey, jadi 1 darab 4, 4. 5 tolak 4, 1. Okey. Adakah kita perlu turun titik atau kena naik titik? Naik titik. Naik titik. Titik tu di atas, terus naik titik di atas. Pastikan selaju macam ada pengawas tu cakap tadi. Okey, seterusnya kita turunkan 8. Turunkan 8, jadi sekarang sini jadi 18. Okey, dalam sifar 4 ada 18. Tak ada, ambil 16. Okey, 16 ya. Jadi berapa darab 4? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 darab 4. 4 darab 4 dengan 16. Okey, lepas tu kita tolakkan 8 tolak 6. 2, 1 tolak 1 sifar. Seterusnya turunkan 4. Turunkan 4 Ambil 6. Tak 24. 6 darab 4. Ya, jadi 6 darab 4 kan? 6 darab 4, 24. Tiada baki. Jadi okey, jadi tiada baki. Pastikan tiada baki ya. Jawapan akhir tak ada baki. Ada soalan? Ada. Ya. Tak ada. Kalau apa jawapan tu ada baki lah. Ada baki. Kalau ada baki, turunkan sifar. Oh. Sekarang ni tak ada sifar kan? Tak apa, kamu tambah je sifar. Tambah sifar, turun sifar. Ada baki lagi. Tambah sifar lagi. Ada baki lagi. Tambah sifar lagi. Sampai tak ada baki. Macam tu. Okay? Okay, kita tengok cara yang kedua pula. Cara yang kedua cikgu buat di tepi dia. Cara yang kedua, mana soalan dia ni? Okay, cara yang kedua iaitu pagar. Okey, masih lagi soalan yang sama. Cikgu tulis balik soalannya. 5.84 bahagikan dengan 4 sama dengan berapa? Baik, untuk guna cara pagar, step pertama apa dia? Kita kira dahulu bilangan digit pada soalan. Sekarang berapa digit? Berapa digit? 3 digit. Jadi kamu perlu buat berapa tiang? Kalau 3 digit? 4 tiang. Bagus. Siapa tu masih ingat? Okey, ini tiang yang pertama. Okey, tiang yang kedua pastikan selang 3 petak ya. Nampak? 1, 3. Selang 3 petak. Dan seterusnya tiang yang ketiga dan tiang yang keempat. Okey, nampak? Kalau guna pembaris cantik jadinya. Okey, seterusnya apa nak buat? Apa nak buat? Pilihkan nombor. Kita buat palang dahulu. Jangan terus tulis. Palang dahulu. Baru nampak pagar. Ini baru terbina pagarnya. Okey, inilah pagarnya. Okey, barulah kita tulis dia punya soalan, dia punya nombornya. Okey, jadi 5 perpuluhan, automatik bawah dan atas sama ya. Jawapan pun sama titiknya. Tulis ke atasnya. 5.84. Kamu nampak tak cikgu tulis rapat dengan tiang? Pastikan rapat dengan tiang. Okey, bahagikan dengan 4. Sama juga macam tadi kita tengok 5 dahulu. Tengok 5 dahulu ya. 5 dalam sifar 4 tak ada kan. Jadi yang paling hampir ialah 1 lah 4 lah. Jadi 1 darab 4, 4. 5 tolak 4, 1. Apa kita nak buat dengan baki ni? Baki 1 ni apa nak buat? Biarkan dia kat bawah. Pindah ke atas. Ya, naikkan ke atas. Jadi 1 berada di sini. Jadilah 18. Okay. 18 dalam sifar 4 tak ada yang paling hampir 16. Jadi 4 darab 4, 16. Tolakkan dia. 8 tolak 6, 2. 1 tolak 1 sifar lah. Okey, sama juga. 2 naikkan ke atas. Jadi dapatlah 24. Okey, jadi 24 ada 6 darab 4, 20.
4. Jadi tiada baki. Jadi jawapannya ialah 1.46. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang kedua. Okey, kita nak tengok contoh yang kedua. Melibatkan 2 digit. Kalau tadi 1 digit, sekarang 2 digit. Okey? Soalannya 206.99 bahagikan dengan 35. Sifirnya 35. Okey. Okey, kita tengok dahulu kaedah bentuk lazim. Kaedah bentuk lazim. Cara yang pertama iaitu bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim. Tetapi sebelum tu kamu perlu bina sifir berapa? Sifir berapa yang kita nak bina sekarang ni? 35. Masih ingat lagi apa kaedah untuk bina sifir 2 digit? Ingat. Apa kaedah yang cikgu tunjuk tadi? Ada 2 cara, ada 3 cara. Tambah Apa berkali-kali. tambah berkali-kali lagi. Yang kedua? Saya tahu. Kahwin. Okey, takkan lupa cara kahwin kan? Okey, yang ketiga? Ulang Ikan. Tak apalah ulat apa pun, yang penting kakinya ada 9. Okay, kakinya ada 9. Tapi kat sini cikgu nak kita nak ambil kaedah yang paling famous iaitu kaedah kahwin. Okey, pertama kita buat garisannya dahulu. Cikgu guna pembaris supaya lebih cantik lah. Okey, sekarang kita sama-sama bina sifir 35. Okey, yang pertama di sini di sifir 3, di sini sifir 5 dan di sini sifir 35. Okey, sifir 3 dahulu. 3, 6, 9, 12, 15, berapa? 18 kan? 18. Okey, jadi buat sampai situ dulu. Kalau tak cukup kita sambung. Sifir 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, kita nak dapatkan sifir 5 daripada hasil perkahwinan 3 dengan 5. Dapatlah anaknya, yang ini 35. Yang ini kita tambahkan 6 dengan 1. Jadi berapa? 7. 10. Yang ini 9 tambah 1 jadi Itu 105. 105 kan, ada cikgu buat 2 peta, tak apalah. 105. Seterusnya 12 tambah 2, 14 tambah sifar belakang. 15 tambah 2, 17 tambah 5 belakang. Dan lagi 1, 18 tambah 3, 21 tambah sifar di belakang. Okey, sekarang sifir dah ada, jadi bolehlah kita bahagi. Okey, pastikan buat sifir dahulu. Itu tujuannya nak memudahkan kita bahagi. Okey, soalannya 206. Mana nak tulis? 2 sifar 6, 206.99 bahagikan dengan 35. Okey, 35. Okey, sekarang ni kita tengok macam cikgu cakap tadi lah. Tengok satu persatu. 2, tak ada kan? Tengok 20. Yang ini boleh. Untuk step pertama kita boleh terus tengok beberapa digit. Okey. 20. 20 ada? Tak ada. Yang paling kecil pun 35. Terus tengok 206. Boleh tak? Boleh tak terus tengok 206? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Untuk step pertama kita boleh tengok terus beberapa digit. Termasuk maksudnya 206 ni boleh. Jadi kalau kita tengok dalam sifir 35, 206 ada? Tak ada. Yang paling hampir ialah 175. Jadi berapa ni? Berapa darab 35 ni? Berapa darab 35? 175. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi 5. 5 darab dengan 35, 175. Okey. Tolakkan dia. 6 tolak 5, 1. Sifar tolak 7 tak boleh. Pinjam. Sini jadi 1. Sini jadi 10 tolak 7, 3. Okey. Titik naik atas dahulu. Jangan turun bawah. Titik naik atas. Lepas tu baru turunkan 9. Dapatlah 319. 319 mana ada? Tak ada. Kalau kita tengok
sifir yang kita bina tadi sampai 210 je. Jadi kena sambung. Selepas 18 berapa? 21. Lepas tu 24, 27. Dan seterusnya 30, 35, 40 dan 45. Okey, dan yang dia punya hasil tu 21 tambah 3, 24 tambah 5 belakang. Yang ini 28 tambah sifar belakang. Yang ini 31 tambah 5 di belakang. Okey. Okey. Baik. Jadi sekarang kita dah bina keseluruhan sifir 35. Jadi 319 yang paling hampirnya ialah 315. Jadi yang bawah sekali ni ialah 9 lah. 9 darab 9 darab 35 sama dengan 315. Okay, tolakkan dia. 9 tolak 5, 4. 1 tolak 1 sifar. 3 tolak 3 sifar. Turunkan 9. Turunkan 9. Okey, sekarang ni 49. Ada tak 49? Tak ada. Yang paling hampir ialah 35. Jadi 35 ialah 1 lah. 1 darab 35, 35. Okey, tolakkan dia. Okey, tolakkan dia. Bila tolak, 9 tolak 5, 4. 4 tolak 3, 1. Okey, apa kita nak buat? Kalau ada baki tadi, apa cikgu cakap? Kita tambah aja sifar di belakang. Okey, walaupun tak ada sifar kan? Tambah saja sifar, turunkan sifar. Jadi sekarang dapat 140. Ada 140? Ada. Jadi berapa darab 5? 35. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Ada betul-betul. 4 darab 35, 140. Jadi sekarang tiada baki. Bakinya dah tak ada. Okey. Boleh faham ya? Itulah cara yang pertama. Okey. Untuk cara yang kedua, sama saja macam contoh yang pertama tadi. Sebab kita kesuntukan masa, cikgu nak tunjukkan. Cikgu nak teruskan ke contoh yang melibatkan bahagi 10, 100 dan juga 1000. Okey, contoh yang seterusnya, contoh 3. Soalannya 84.7 dibahagikan dengan 10. Okey. Kalau darab, operasi darab kita lompat ke kanan. Kalau bahagi lompat ke kiri. Jangan tertukar ya. Bahagi kita lompat ke kiri mengikut bilangan sifar. Satu sifar kita lompat satu kali ke kiri bermula dari titik. Lompat satu kali, sekarang titik berada di sini. Jadi jawapannya ialah 8.47. Itu saja. Okey, senang kan? Senang. Okey, sekarang kita tengok kalau melibatkan anu. Contoh 4. Kalau melibatkan anu macam mana pula? Sama juga macam darab tadi ada anu. Bahagi pun sama ada anu. Okey, contohnya 88.2 bahagi dengan pi sama dengan sifar perpuluhan 882. Macam mana kita nak tahu dia bahagi dengan berapa? Kita tengok kedudukan titik. Okey. Pada asalnya titik berada selepas digit 8 ni. Titik berada di sini. Sekarang dia berpindah ke depan. Sebelum 8. Bermaksud dia berpindah, dia bergerak 1, 2. Dia bergerak 2 kali. Kalau 2 kali, bermaksud 2 sifar. Kalau 2 sifar, apa nombornya? 100. Ya, jadi P sama dengan 100. Itu saja. Boleh faham? Boleh. Ada soalan? Tak ada kan? Cikgu rasa semuanya jelas. Okey, kalau semuanya jelas, cikgu akan tunjukkan latihan mana yang kamu kena buat. Okey, latihan dalam buku teks. Muka surat 79 tu. Dan buat mana cikgu tanda ni kan ya. Okey, latihan mana kena buat? Nombor 1A.
Nombor 1 B. Nombor 1 B, terlupa. B, A, B, D, G dan juga nombor 2 A. 5 soalan saja. Okay, hari ni MT1 kan? Ya. Okey, dan kalau siapa nak jawab semua, dialu-alukan, silakan kalau nak buat semua. Kalau tak, buat mana cikgu tanda ni saja. 5 soalan saja. Dan kepada yang nak submit dalam GC nanti, pastikan submit bersama hasil kerja dalam buku yang ini. Jangan submit markah kamu saja. Sebab apa? Sebab cikgu nak sebagai bukti kamu kira. Kalau kamu jawab soalan Google Form dan sekadar hantar dia punya markah tu, mungkin dari segi apa cikgu nak cakap ya, dari segi keesahannya, dari segi keesahannya mungkin ada yang tak berapa jujur. Tak berapa jujur tu kamu fahamlah kan apa yang diguna tu. Okey. Jadi tolong submit bersama hasil kerja dalam buku. Okey, boleh Okey, kalau semua dah jelas, cikgu rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini, dan terima kasih lagi sekali kepada yang bersama-sama cikgu pada pagi ini, dan semoga dapat menjawab soalan dengan baik. Jadi, Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye.